UMNO tidak keluar daripada perikatan sekarang. Okey. Cerita kita takhir. Sensasi tak adalah sensasi. Cerita ni saya dah ulang dah. Kenapa UMNO dia tahu. Okey, UMNO sekarang ni dia nak snap election. Dia nak snap election. UMNO nak snap election tetapi Bersatu tak nak snap election. Muhyiddin Yassin tak nak snap election. Kenapa UMNO nak snap election? Kerana dia nak memastikan kalau semakin lama kerajaan ini berkuasa, maka semakin teruk reputasi dia. Muhyiddin pula dia tidak perlu snap election sebab dia tahu kalau dia bertanding dalam keadaan sekarang dia akan kalah kerana dia tidak bersedia dengan parti dia, dengan logo dia, dengan image dia, dengan dana dia, tak mampu nak melawan dengan UMNO. So bagaimana, apa yang perlu dia buat? Dia perlu memastikan dia kena prolongkan benda ni selama mungkin. Dia kena ambil sebanyak mungkin dana. Projek-projek itu kena ambil. JLC itu kena salurkan dana kepada ahli-ahli parti Bersatu ni untuk memastikan bahawa mereka cukup dana untuk bertanding dalam pilihan raya akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, nak bertanding 222 parlimen dan 500 lebih DUN bukannya satu kos yang murah. Parlimen sekurang-kurangnya anda perlukan 1 juta. DUN sekarang sekurang-kurangnya anda perlukan 2, 3, 400 ribu, 500 ribu sekurang-kurangnya. Kalilah kalau 101 juta kali 222 parlimen, you need at least 222 million. Perkara kedua, berkenaan dengan Mahathir, dengan Azmin, dia nak buat parti baru. Dengar ceritanya Mahathir nak masuk Putra lah, kan, Ibrahim Ali punya parti, kemudian warisan offer lah. Lepas tu bulan 8 ini Mahathir nak buat parti sendiri lah. Ini masa saya interview Mukhris hari tu, saya interview Mukhris, saya dah tanya soalan ni. YB, saya kata, Datuk Seri, kalau sekiranya you dibuang daripada parti, menunjukkan bahawa lepas ini you tak ada parti, so adakah you akan buat parti sendiri? Dia kata, oh kami akan lawan ROS di dalam mahkamah. Saya kata, you nak lawan ROS di mahkamah, KDN punya menteri adalah Setiausaha Agong Bersatu sekarang ini. You nak lawan macam mana? Tapi sebenarnya, itu saya kata, there is no permanent enemy and there is no permanent friends. Dia gaduh-gaduh kat situ, akhirnya media mereka ini kena kembali untuk bergabung. Muhyiddin sekarang ini, nak tak nak, dia jumpa Anwar, tak boleh pergi. Dia jumpa Anwar, tak boleh pergi. Memang, kita akui Muhyiddin jumpa semua orang. Anwar dia jumpa, saya tak tahu Lim Kuan Eng dengan Mat Sabu lah, tapi Mahathir dia jumpa, Azmin dan jumpa, dia orang berbincang. Dan dia tahu bahawa kalau sekiranya Muhyiddin tidak ada sokongan pada pilihan raya akan datang ini, dia habis dan hancur. Parti dia adalah antara parti pemerintah paling sekejap di dalam sejarah Malaysia. Dia akan habis. So macam mana the way forward? Dia kena berbincang. Suka atau tidak, dia kena berbincang dengan Mahathir. Dan Mahathir tahu bahawa suka atau tidak, dia kena ambil alih UMNO. Dia kena guna logo Barisan Nasional untuk dia nak menghadapi pilihan raya dalam situasi yang ada sekarang ini. Dia tidak mampu untuk menghadapi pilihan raya sekiranya dia menggunakan parti baru. Tak cukup masa nak pergi promote parti dia. Walaupun dia tonjolkan muka dia kat situ, tak cukup. Tuan-tuan dan puan-puan, PRU lepas dia tak pakai bendera Bersatu tau. Dia tak pakai bendera Harapan. Dia pakai bendera apa? Dia pakai bendera keadilan. Kita kena ingat, PRU lepas, dia orang semua pakai bendera keadilan. Kenapa bendera keadilan? Okeylah, masa tu Harapan tak diluluskan. Tetapi sebab keadilan sudah dikenali di seluruh Malaysia. Keadilan, the only parti yang ada 222 cabang seluruh Malaysia, tak ada parti lain. Sebab itu dalam situasi yang ada sekarang ini, Mahathir kena cari platform di mana dia boleh mempromosikan parti dia untuk menang the next election. Dia tak boleh dalam harapan dan keadaan yang ada sekarang ini, dia kalah dalam the next election. Kalau dia kalah dalam the next election, habis. Bersatu Black habis, Bersatu habis, semua habis. Dan agenda dia untuk menjatuhkan Najib dan mengambil alih UMNO itu akan gagal. Dia kena lakukan rancangan itu sekarang. So, apa cara? Bagaimana cara? Apa kaedah dia? Kaedah dia sebenarnya berlaku. Saya sebut hari itu 23 hari bulan Mei. Saya silap. 27 hari bulan Mei. Apa berlaku 27 hari bulan Mei? Apa 27 bulan Mei? Najib punya keputusan sama ada dia bersalah atau tidak akan diputuskan pada 27 hari bulan Mei ini. Dan itu adalah satu indikasi sama ada negosiasi UMNO dengan Muhyiddin berjaya atau tidak. Kalau sekiranya Najib didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman, bermaksud negosiasi UMNO dengan Muhyiddin gagal. Kalau sekiranya Najib didapati tidak bersalah, bermaksud negosiasi UMNO dengan Muhyiddin berjaya. Apa negosiasi dia? Muhyiddin throw in satu proposal. Proposal dia adalah Bersatu akan bertanding 50 kerusi.
parlimen di Semenanjung Malaysia. UMNO sambut, dia kata no way. Bukan setakat kami tidak akan bagi kerusi kepada kamu, kami akan lawan kamu di semua kerusi. Hari ini keluar kenyataan bahawa UMNO akan lawan bersatu di semua kerusi. Tidak wujud lagi Perikatan Nasional, yang ada adalah Mufakat Nasional ke Barisan Nasional ke whatever the hell you call it. Kenapa berlaku demikian? Sekarang ini Muhyiddin relax je. Sebab apa? Yang dalam bermasalah sekarang ini adalah Najib, Zahid Hamidi, Nazri Aziz, Issa Samad. Ini pimpinan-pimpinan yang sekarang ini menghadapi masalah dan keadaan di mana mereka akan berada dan merengkok di dalam penjara. Dan bila mereka merengkok, pimpinan-pimpinan senior ini merengkok di dalam penjara, siapa yang akan ambil alih jadi pimpinan? Siapa paling senior dalam UMNO sekarang? Siapa paling senior dalam UMNO sekarang ini? Syamuddin. Perasan tak masa Muhyiddin jadi Menteri KDN zaman Pakatan Harapan, semua ini kena tuduhan kecuali seorang, Hishamuddin. Padahal Hishamuddin dia ada kes semasa jadi Menteri Pertahanan, tetapi dia tak kena langsung, tak ada kes sangkut dengan dia. Semua yang lain sangkut. Even Sarega tu, Irwan Sarega pun kena 2 kes pertuduhan. Najib 43 kes, Zahid 80 something kes. Musa Aman tiba-tiba bebas. Kenapa? Musa Aman tiba-tiba 46 pertuduhan bebas. Muhyiddin nak buktikan bahawa dia boleh membebas atau mendapati seseorang yang bersalah. Musa Aman 46 pertuduhan bebas. Muhyiddin nak bagi tahu, aku Perdana Menteri, kunci bebas atau tidak engkau itu terletak kepada aku. Sekarang ini berani kau nak main permainan ini? Okay, fine. Kita akan tengok 27 hari bulan ini apa yang berlaku kepada Najib. Adakah dia bersalah atau tidak? Dan ini adalah satu yang sangat menarik untuk kita tengok. Kenapa saya boleh katakan negosiasi sekarang ini sedang berlaku, testing on the ground sedang berlaku. PAS dia tak nak lepaskan kerusi-kerusi mereka. Sebab kalau bersatu minta 50 kerusi siapa yang UMNO nak lepaskan? More obviously kerusi PAS lah dia akan lepaskan. Dia tak akan bagi kerusi UMNO. Dan PAS obviously dia tak akan bagi kerusi dia. Memang betul ada yang kata dekat Perak sekarang ini Terengganu dah start bagi kerusi DUN, I think 14 kerusi DUN kepada UMNO. Dekat Perlis dah bagi berapa, 5 macam tu, 4 ke 5. Lepas tu dekat Penang dah bagi, tu dah bagi, ini dah bagi. You know, benda-benda macam tu sekarang ini betul negotiation itu berlaku. Namun begitu, adakah situasi ini akan berterusan? Adakah keadaan ini akan berterusan? Saya katakan bahawa UMNO dan PAS seumpama orang kata telur di hujung tanduk. Tahu tak kenapa PAS tidak ada apa sebarang pertuduhan? Menteri KDN tidak menjalankan ketuduhan. Muhyiddin Yassin tidak menjalankan tuduhan terhadap PAS. Kerana apa? PAS sekarang ini berada dalam keadaan di mana ini Mahathir aja semua di dalam genggaman Perdana Menteri. Kalau engkau tidak menyokong aku, cerita-cerita ini akan keluar. Pertuduhan-pertuduhan ini akan keluar. KDN adalah orang bersatu, tuan-tuan dan puan-puan. Menteri KDN orang bersatu. Tuan-tuan tahu tak? Tidak lama lagi antara yang akan dipanggil oleh SPRM ataupun polis adalah Mazli Malik. Mazli Malik adalah mereka yang lepas ini akan dipanggil oleh sama ada SPRM atau polis. Ada kes. Saya nak kata betul ke tidak kes tu saya tolak tepi. Tapi saya kata bahawa akan ada kes terhadap Mazli Malik. Akan ada kes terhadap Mazli Malik. Kenapa? Itu bergantung kepada negosiasi mereka. Sekarang ini semuanya negotiation. Takkanlah Muhyiddin nak kenakan Mazli Malik? Not yet. Belum lagi. Negotiation. It's all about negotiation. Sekarang ini kita diwar-warkan kepada Najib, kepada Zahid. Come on. You nak bekerjasama atau tidak ni? You nak bekerjasama atau tidak? Kalau you tak nak bekerjasama, jail. Orang dah biasa hidup mewah bang. Bapa Najib dulu Perdana Menteri. Najib dia punya sijil sampai sekarang tak tunjuk lagi sijil dia. Dia kata daripada University of Nottingham. Tapi dia kata sijil dia hilang. Okay, fine. Orang yang tak pernah hidup susah tiba-tiba nak berengkok dalam penjara, payah bang. Orang yang tak pernah hidup susah tiba-tiba nak duduk dalam penjara, susah bang. Susah bang nak duduk dalam penjara. Siapa yang tak pernah duduk dalam penjara, try lah duduk dalam lock up dulu.
Saya nak cerita saya pernah duduk dalam lokap, tak boleh nak cerita lah kan. Walaupun sebenarnya masa muda lah, ini zaman cerita masa muda. Kan? Situasi yang ada sekarang ini memungkinkan bahawa pertuduhan-pertuduhan ini akan berlaku. Okey, fine. Kita habis kat situ, cerita itu. So, kalau begitu, apa tajuk aku yang ketiga? Lupa lah. Yang ada di dalam title. Cuba tengok title dia. Aku kadang-kadang bila tengok lah, aku lupa tajuk aku sendiri. Pasal parti tu kan. Malaysia kembali yang saya sebut tadi tak nampak. Kau kena back ke main page. Tak ada? Okey, tak apalah. Aku lupa tajuk ketiga. Okey. Oh, ni. Parti baru Azmin. Azmin support Mahathir. Yes, sorry. Maaf tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang dah tulis, saya lupa. Adakah Azmin support Mahathir? Saya dah sebut. Hari ini dalam Twitter, Azmin siap puji lagi Mahathir. Dan kalau kita perasan, dalam kehidupan kita, dalam sejarah, tidak pernah Mahathir menyalahkan Azmin. Mahathir asyik salahkan Anwar. Anwar ini, Anwar itu, Anwar ini, Anwar itu, Anwar ini, Anwar itu. Tetapi Mahathir tidak pernah salahkan Azmin. Dalam pengkhianatan ini, dia kata dia letak jawatan kerana itu, kerana itu. Tetapi tidak ada satu pun disebut itu Azmin sebagai pengkhianat. Tidak ada satu pun disebut itu bahawa ini adalah satu pengkhianatan. Tidak ada. Kenapa? Kita kena faham situasi. Langkah-langkawi Azmin Hishamuddin Mahathir bertemu untuk tujuan apa? Sebab itu saya kata Mahathir ni dia bermain politik panjang, jangka panjang. Walaupun usia dia 95 sekarang ini, dia bermain politik jangka panjang. Bukan untuk dia, untuk orang lain. Dia akan ada penyambung dia lepas ini. Dan tugas dia adalah untuk memecah belahkan Pakatan Harapan. Okey, cerita kita yang terakhir. Apa aku suruh ingat tadi? Kenapa UMNO tidak keluar daripada perikatan sekarang? Okey, cerita kita terakhir. Sensasi tak adalah sensasi. Cerita ni saya dah ulang dah. Kenapa UMNO dia tahu? Okey, UMNO sekarang ni dia nak snap election. Dia nak snap election. UMNO nak snap election, tetapi Bersatu tak nak snap election. Muhyiddin Yassin tak nak snap election. Kenapa UMNO nak snap election? Kerana dia nak memastikan kalau semakin lama kerajaan ini berkuasa, maka semakin teruk reputasi dia. Muhyiddin pula, dia tidak perlu snap election. Sebab dia tahu kalau dia bertanding dalam keadaan sekarang, dia akan kalah. Kerana dia tidak bersedia dengan parti dia, dengan logo dia, dengan image dia, dengan dana. Dia tak mampu nak melawan dengan UMNO. So bagaimana? Apa yang perlu dia buat? Dia perlu memastikan dia kena prolongkan benda ni selama mungkin. Dia kena ambil sebanyak mungkin dana. Projek-projek itu kena ambil. JLC itu kena salurkan dana kepada ahli-ahli parti Bersatu ni untuk memastikan bahawa mereka cukup dana untuk bertanding dalam pilihan raya akan datang. Tuan-tuan dan puan, nak bertanding 222 parlimen dan 500 lebih DUN bukannya satu kos yang murah. Parlimen sekurang-kurangnya anda perlukan 1 juta. DUN sekarang sekurang-kurangnya anda perlukan 2, 3, 400 ribu, 500 ribu sekurang-kurangnya. Kalilah kalau 101 juta kali 222 parlimen, you need at least 222 million baru parlimen. Kalau masuk DUN, at least 200 plus 200, 500, half a billion. Dan dikatakan bahawa UMNO, BN dalam pilihan raya yang lepas telah membelanjakan hampir 3 bilion untuk menghadapi pilihan raya sebelum, sewaktu dan selepas. Sebelum pun dia spend juta hanya untuk social media. Tuan-tuan dan puan, kalau nak tahu Najib tu, sekali dia komen, dia posting 20-30 ribu dia punya like tu. Like tu bukan like betul, tu bot. Tak percaya, cuba tengok dia live. Dia live 3,000 orang je. Najib Tun Razak live 3,000 orang je tengok. Saya live 6,400 ni Macam mana saya, orang tak kenal daripada Sarawak, orang Sarawak yang orang tak kenal, tak ada jawatan dalam parti, ahli biasa, bukan menteri, bukan ada apa-apa, yang orang tak kenal pun boleh dapat 6,000, 500 pula. Kenapa? Sebab saya tahu yang like dalam Najib punya page tu bukan orang yang betul, dan yang pegang page Najib tu pun bukan dia. Yang buat dia punya komen tu bukan dia. Saya kenal siapa. Tetapi berbalik kepada persoalan kita, kenapa UMNO tak keluar? Macam mana cara UMNO nak buat snap election cepat? Senang je. UMNO declare bahawa kami nak keluar daripada Perikatan Nasional, kami sudah tidak percaya kepada pimpinan Muhyiddin Yassin, kami nak jadi blok ketiga. Tak perlu pun dia sokong Pakatan Harapan, tak perlu. Dia jadi blok membangkang yang ketiga. Dia macam dekat UK lah. UK dia ada konservatif, dia ada liberal demokrat dan dia ada Labour. 3. Kita boleh buat, dia boleh buat, dia ada Perikatan Nasional, dia ada Pakatan Harapan, kemudian dia ada
blok bebas, kemudian dia ada blok UMNO. Boleh, dia boleh buat 4 macam tu. Dia boleh buat kalau dia orang nak buat. Tetapi dan dia declare bahawa mereka tidak menyokong. Tak perlu 39 ahli parlimen UMNO pun, cukup 10 orang je. Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, Perikatan Nasional ada 112 undi. 112 orang menyokong. Seorang stroke. Jadi 112, kalau seorang tu stroke, tinggal 111. Kan? Maximus Ongkili sekarang ini tengah stroke, tengah sakit. Dia tak boleh pergi parlimen. Kalau ada berlaku undian, habis. Okey, tak perlu 39 orang keluar daripada Perikatan Nasional. Cukup 10 orang je. Alah, tak payah 10 orang, 5 orang lah. 5 orang UMNO, you buat pakatan, okey, declare keluar daripada UMNO. Keluar daripada Pakatan Harapan. Bukan keluar UMNO, keluar daripada Perikatan Nasional. Declare je. Dengan ini saya mengumumkan bahawa saya telah keluar daripada Perikatan Nasional dan saya telah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri, dan ini saya menyokong Blok Pembangkang, tetapi saya bukan bersama dengan Pakatan Harapan. Macam Syahrudin Mat Saleh buat macam tu, macam Mahathir buat, macam geng-geng Bersatu Blackout buat, macam PSB buat, dia buat macam tu. Dia tak kata dia orang bersama dengan PH, warisan buat, tetapi mereka tidak bersama dengan Perikatan Nasional. Cukup dibuat macam tu, apa yang berlaku, kerajaan akan kolaps. Kerajaan akan kolaps, lepas itu apa yang berlaku, snap election kena berlaku. UMNO boleh buat, UMNO ada kuasa, tetapi persoalan utama, kenapa UMNO tak buat? Kenapa UMNO tak buat? Sebab utama UMNO tak buat. Jeng. Saya minum dulu. Bismillah. Kenapa UMNO tak buat, tuan-tuan dan puan-puan? Beberapa perkara. Pertama, UMNO kena tengok keputusan Najib ni dulu. UMNO kena tunggu keputusan Najib, bersalah atau tidak. Kalau bersalah, kita kena faham, ada 2 kali boleh appeal di Mahkamah Rayuan dan di Mahkamah Persekutuan. So masa itu dia boleh ugut atau tak ugut. Dia boleh negotiate. Teruskan negotiation. Maka dia boleh didapati bersalah di Mahkamah Persekutuan. Datuk Seri Anwar Ibrahim di Mahkamah Tinggi dia didapati tidak bersalah. Kemudian di Mahkamah Rayuan dia didapati bersalah. Mahkamah Tinggi pun dia didapati, Mahkamah Persekutuan pun dia didapati bersalah. So itu adalah perkara yang memang kita tahu berlaku. So that's fine. Maksudnya negotiation itu tak berhenti. Tuan-tuan dan puan, satu lagi saya lupa. Kes Altan Tuya akan didengar balik pada bulan 7 ni. Bulan 8, bulan Ogos ni kes Altan Tuya akan didengar balik. Di mana Azilah yang sekarang ini sudah pun dijatuhkan hukuman gantung menyatakan di dalam mahkamah melalui affidavit bahawa sebenarnya Najib lah yang suruh beliau membunuh Altan Tuya. Jadi itu adalah kes baru. So disebabkan itu adalah kes baru, maka dalam keadaan tersebut mahkamah kena bawa ini, kena revise semula sebab sudah ada kes baru, sudah ada bukti baru, sudah ada pendengaran baru. Ini kes kedua, tuan-tuan dan puan-puan. Kes kedua, siapa Menteri KDN zaman Najib? Zaman Pakatan Harapan? Muhyiddin Yassin. Siapa yang meneruskan sekarang ini? Muhyiddin Yassin. Kenapa dia nak meneruskan? Sebab objektif utama Muhyiddin Yassin bukan 1MDB. Objektif utama Muhyiddin Yassin menjatuhkan Najib, mengambil alih UMNO semula. Itu objektif utama. Mahathir, Muhyiddin. Tapi kenapa Mahathir dan Muhyiddin tak bersatu? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita nak menyerang satu kubu, jangan semua tertumpu dalam satu camp. Kita kena attack from all angles. Attack dari semua angle. Sorry, kau bagi tahu rasa ni, habislah nanti kan. Dah tahu rasa. Tak ada. Aku bagi tahu rasa ni supaya kau orang tahu bahawa sebenarnya perancangan ini yang sedang berlaku ini sebenarnya memakan diri. Kesimpulan saya boleh buat malam ini, semua perancangan yang Mahathir buat ni sebenarnya memakan diri sendiri. Kenapa saya kata memakan diri sendiri? Dia nak attack daripada itu, dia nak buat parti lain, dia nak parti UMNO. Saya nak bagi tahu, UMNO sekarang ini diserang daripada kiri dan kanan. Muhyiddin serang, Bersatu serang, Azmin serang. Dia duk serang sekarang ini. Tetapi dia orang alihkan pandangan tu seolah-olah diserang Pakatan Harapan. Bukan Pakatan Harapan. Perpecahan dalam Pakatan Harapan itu hanya decoy. Dia sebenarnya aim utama dia adalah UMNO. Jadi orang-orang UMNO perlu sedar. Sekarang ni nak attack so. Papa Gomo, mana Papa Gomo sekarang ni? Sekejap payahlah kau nak attack Pakatan Harapan. Pakatan Harapan dah tak jadi kerajaan dah. Kau kena attack Muhyiddin Yassin sekarang. Kau berani nak attack Muhyiddin Yassin? Kau tak berani nak attack Muhyiddin Yassin. Aku tahu kau tak berani nak attack Muhyiddin Yassin. Sebab apa? Sebab engkau sekarang ni makan gaji dengan KDN. Dia senang je nak buat anjing ni berhenti menyala. Bagi makan daging, senyap dia. Kan? Sebab apa dia bagi Papa Gomo masuk dalam KDN? Sebab apa dia nak bagi Papa Gomo masuk dalam KDN, tuan-tuan dan puan-puan?
Ini semua troopers yang dibayar. Siapa bayar? Dia bercakap bagi pihak tu. Sama dengan Cikgu Bat. Cikgu Bat PKR dulu. Siapa bayar? Dia akan lawan orang tu. Aku tahu zaman PRU dulu, PRU ke-14, Cikgu Bat tak nak attack Najib. Sebab apa? Najib ada pact dengan Najib. Nak kata bayar, aku tak berani nak tuduh lah kan. Kata fitnah pula. Tetapi kita ada bukti bahawa Cikgu Bat tak nak attack Najib dalam keadaan PRU ke-14 yang lepas. PRU ke-14 dan Cikgu Bat tak nak attack Najib. Cikgu Bat berani menafikan benda ni. Tiba-tiba sekarang ini nak pergi menghadap Anwar Ibrahim. Aku kata. Kita tak payah guna bahasa-bahasa kesat macam tu. Tetapi saya nak kata bahawa kenapa Papa Gomo diambil dimasuk dalam KDN? Untuk menyenyapkan dia. Adalah Papa Gomo ke lagi sekarang ni? Tak tahulah, saya tak tahu. Saya tak pernah ikut dia pun. Tapi setahu saya tak ada orang lagi sebarkan live Papa Gomo dah. Tak ada lagi hentam. Sebab apa? Dia tahu ini orang-orang yang diberi makan. Supaya tujuan apa? Senyap. Nampak permainan dia kat situ? Luqman Adam. Apa cerita Luqman Adam? Yang bawa kes Azmin Ali dulu. Apa cerita Luqman Adam sekarang ni? Senyap dah. Mana kes Azmin Ali Luqman Adam? Mana video yang kononnya dibawa pergi US? Mana? Sebab apa? Ini semua orang-orang yang dibayar. Sebab itu saya kata, orang-orang ini kononnya berjuang untuk Melayu, untuk Islam, untuk bangsa. Untuk apa? Untuk duit. Tu je. Untuk duit, tuan-tuan dan puan. Tak payahlah cerita duduk Islam, baca ayat Quran, baca ayat hadis dan sebagainya. Kita Melayu apa? Yang penting berapa banyak engkau bayar aku. Aku cakaplah Melayu kan. Berapa banyak engkau bayar aku ceritalah pasal Melayu. Lepas ni tak ada Melayu, habislah. Sebab apa? Semua dah dah beri makan kenyang. Cerita habis dah. Yang tak dibayar Zahrin je. Itu saya respect lah orang lama UMNO. Orang lama UMNO. Itu saya respect. Dia masih lagi kekal dengan pendirian dia. Okey, saya respect. Walaupun kita berlainan ideologi politik, tapi saya respect. Saya harap satu hari nanti saya boleh jumpa beliau, kita boleh berborak, kita boleh sembang kita. Mungkin benda kita tak setuju, kita setuju, tak apa. Okey? Panas tak? Saya panas ni. Belum. Okeylah. Makan insyaAllah. Terima kasih lah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf teman-teman. Saya lapar. Perut pun dah lapar. Makanlah Maggi goreng. Tak apa sayur, tak ada sayur, tak ada pedas. Teh. Saya minta tanpa gula, dia bagi gula juga. Allah. Okey, tak apalah. Sekian, selamat malam. Seperti saya kata, dinner saya akan buat fundraising dinner pada hujung pada bulan September dan insyaAllah di Ampang dan Bangi. Dan saya akan buat terkini dan untuk website kita akan keluarkan merchandise kita akan keluarkan. Itu cara untuk kita cari dana. PRU kita hadapi, kita akan lawan, kita akan hadapi mereka. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, apa dia di penghujung rancangan saya? Apa saya selalu cakap? Apa saya selalu bicarakan? Yang penting tuan-tuan dan puan, istiqamah dalam perjuangan. Kita tahu kita berjuang ini tak ada orang bayar duit kita, tak ada orang suruh kita. Yang penting dalam kehidupan kita adalah apa? Ulang bersama dengan saya, lawan. Tetap lawan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.